seperti biasa setiap hari Jumaat kami akan bawakan pakar daripada MIDF Research dan kali ini kita bawakan ketua strateginya merupakan Syed Muhammad Kifni Syed Kamarudin. Saya nak ucapkan terima kasih Kifni kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Tentu antara data yang telah saya kongsikan mengenai prestasi ringgit dan Bursa Malaysia pada pembukaan hari Jumaat ini, mungkin Kifni boleh kongsikan bagaimanakah prestasi FBM KLCI sepanjang minggu ini memandangkan beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi pergerakan pasaran saham. Silakan Kifni. Terima kasih. Sepanjang minggu ini seperti dinyatakan tadi, indeks FBM KLCI jatuh. Kejatuhan saja di pasaran saham pada minggu ini bukan saja terbatas di bursa tempatan, tetapi juga meliputi pasaran-pasaran saham dan juga antarabangsa. Pergerakan negatif ini adalah didorong oleh kejatuhan di Wall Street berikutan keputusan mesyuarat Hizab Persekutuan Amerika pada pertengahan minggu lepas yang masih memberi ruang kemungkinan kepada satu lagi kenaikan tanda faedah dalam akhir tahun ini. Sekarang pelaba nampaknya agak kecewa dengan keputusan mesyuarat Hizab Persekutuan Amerika itu. Ini adalah kerana sebelum mesyuarat tersebut, para pelaba berharap bahawa pihak Hizab akan turut bertindak seperti mana Bank Pusat Eropah yang memberi petunjuk atau signal bahawa siri kenaikan kadar faedah yang bermula semenjak tahun lepas sudah pembahir. Maklum bahawa pada 2 minggu yang lepas, Bank Pusat Eropah telah memberi petunjuk yang agak jelas bahawa siri kenaikan kadar mata wang euro setelah tamat atau diberhentikan. Bagaimanapun, kami melihat reaksi oleh sekalangan para pelaku sehubung keputusan mesyuarat Hizab Persekutuan Amerika itu sebagai tekanan jualan yang bersifat sementara. Ini adalah kerana kami yakin bahawa kebanyakan para pelaku akan bersedia untuk melihat secara lebih ke hadapan atau melangkau atau to look past kemungkinan berlakunya satu lagi kenaikan kadar faedah pada tahun ini. Kerana perlu juga ingat bahawa pihak Hizab Persekutuan Amerika juga pada mesyuarat tersebut telah menyemak naik jangkaan pertumbuhan ekonomi bagi Amerika Syarikat untuk tahun ini dan juga tahun hadapan. Ini adalah perkembangan yang positif kerana ia boleh menandakan bahawa risiko kemelesetan ekonomi adalah semakin menurun. Seperkara lagi, Hizab Persekutuan juga menurunkan jangkaan bacaan inflasi atau core PCE bagi tahun ini. So, kedua-dua ini iaitu kenaikan jangkaan kadar pertumbuhan ekonomi dan penurunan jangkaan kadar inflasi menunjukkan keyakinan Hizab Persekutuan bahawa kemampanan ekonomi negara tersebut akan berterusan. Kemampanan ekonomi Amerika Syarikat secara amnya menyumbang kepada kemampanan ekonomi dunia kerana Amerika Syarikat adalah negara pengimport terbesar di dunia. Dan kemampanan ekonomi makro pula akan menyumbang kepada pertumbuhan pendapatan korporat dan seterusnya pertumbuhan pendapatan korporat pula akan meningkatkan nilai harga saham di pasaran. Oleh itu kami mencangkakan kelemahan pasaran equity sepanjang minggu ini tidak akan begitu berpanjang. Baik, itu adalah antara prestasi dan jangkaan mengenai pasaran tempatan yang kita dapat saksikan telah dikongsikan oleh Kifni. Tetapi kalau kita nak lihat, sudah tentu kaunter ataupun sektor mereka juga dipengaruhi akan mendapat kesan. Jadi kaunter atau sektor mana yang mendahului dan mana yang mengalami kejatuhan? Sepanjang minggu ini hampir kesemua 13 sektor yang ditagang pada di pusat saham tempatan didagang pada tahap yang lebih rendah seiring kelemahan pasaran saham secara amnya. Namun, sekiranya kita lihat prestasi sektor-sektor di pasaran saham tempatan di sepanjang suku ketiga yang akan berakhir petang ini, di sepanjang suku ketiga, hampir kesemua dari 13 sektor-sektor di pasaran saham mengalami kenaikan. Sektor hartanah, tenaga, utiliti, pembinaan dan industri mencatatkan kenaikan 2 digit peratus pada sepanjang suku ketiga tahun ini, dengan sektor hartanah mencatatkan kenaikan tertinggi pada 27%. Pelabur asing merupakan pembeli bersih terbesar dalam kaunter-kaunter sektor hartanah sepanjang tempoh suku ketiga tahun ini.
minat belian pelabur terhadap sektor tanah ini mungkin berpunca dari nilaian atau valuation yang menarik kerana terdapat kaunter-kaunter yang diniagakan dengan nisbah harga berbanding nilai aset bersih disemak atau price over RNAV di bawah paras satu. Di samping itu, perkembangan ekonomi makro yang kini didukung oleh permintaan domestik sekiranya berterusan akan lebih mencerahkan prospek pendapatan bagi sektor ini. Selain sektor tanah, para pelabur juga bertumpu kepada sektor tenaga dengan kenaikan 15 hingga 16% dan sepanjang 10 tahun ini. Lonjakan harga minyak mentah di pasaran antarabangsa melebihi tahap $90 setung sekarang dilihat sebagai mendorong minat belian pelabur terhadap saham-saham sektor tenaga. Berbakikan 2 minit, mungkin Kifni boleh kongsikan apakah jangkaan, what is our expectation terhadap hala pergerakan pasaran saham dalam masa terdekat? Okay, seperti yang dinyatakan tadi, kami melihat reaksi negatif oleh kalangan pelabur sehubung keputusan mesyuarat Rizal Persatuan Amerika baru-baru ini sebagai tekanan jualan yang bersifat sementara. Ini adalah kerana kami yakin bahawa lambat laun para pelabur akan melihat secara lebih ke hadapan melangkau kemungkinan berlakunya satu lagi kenaikan kadar faedah pada tahun ini dan lebih memberi tumpuan kepada prospek pertumbuhan ekonomi sehingga tahun hadapan. Oleh itu kami menjangkakan prestasi pasaran saham sedunia secara amnya dan pasaran saham tempatan secara khasnya akan mengalami kenaikan pada suku akhir tahun ini yang akan bermula pada minggu hadapan. Minggu hadapan kita akan masuk ke suku keempat. Selain pertumbuhan ekonomi dan pendapatan korporat, prospek pemulihan nilai ringgit berbanding dolar Amerika dilihat akan menjadi pembangkit kepada kemasukan dana asing dan kenaikan harga di pasaran saham tempatan. Sehubungan itu, nilai ringgit dijangka akan mengalami pemulihan pada suku akhir tahun ini seiring keyakinan bahawa tidak lama lagi akan berakhirnya siri kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat. Baik, itu adalah antara perkembangan terkini mengenai prestasi FBM KLCI kita. Sudah tentu banyak lagi perkembangan yang akan kami bawakan bersama MIDF Research, terutama Ketua Strategi Syed Muhammad Kifni Syed Kamarudin. Saya nak ucapkan terima kasih kerana bantu kami faham bagaimanakah jangkaan dan prestasi Bursa Malaysia setakat ini.